Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertamanya saya mohon sahabat-sahabat sekalian share di platform masing-masing. Semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan pada malam ini. Berkisahkan sebuah buku penting pada pribadi saya pun, saya rasa ia sebuah naskah penting. Cuma lagi ia tidak dilihat penting oleh masyarakat kita. Bagi orang yang mengkaji dan juga sedikit memberikan perhatian, kita akan mengetahui betapa pentingnya isu yang dibincangkan ini. Dan ini sebenarnya wacana kali ini adalah kesinambungan daripada bulan sudah, yang buku yang kita bincangkan pada bulan sudah iaitu Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu, yang kita bincangkan tentang realiti akidah, salah satu aspek akidah yang tidak diberi perhatian oleh masyarakat kita, iaitu cara ataupun kefahaman yang sesungguhnya berinteraksi dengan makhluk gaib, khususnya jin, iblis, syaitan dan seumpamanya, termasuklah macam-macam dakwaan dan seumpamanya, tetapi kita tidak melihat perkara tersebut daripada perspektif wahyu, yakni Quran dan sunnah Nabi SAW. Kerana sebagaimana yang kita sudah bincang pada bulan sudah, bahawasanya ianya kerana pengalaman sejarah beragama kita di alam Melayu ini, yang sebelum Islam datang, tok nenek kita sudah beragama dengan agama Hindu dan Buddha, dan sebelumnya dengan agama animisme, dinamisme, iaitu kepercayaan tentang perkara gaib berdasarkan perspektif kesendirian, kemandirian dan seumpamanya. Jadi bila Islam hari, Islam sebenarnya tidak suruh tinggal percaya pada benda gaib, tidak. Tapi Islam mengajarkan cara beriman dan percaya kepada perkara gaib yang sebenar sebagaimana yang Allah nak, dengan panduan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ironinya sehingga saat ini masih ramai yang keliru tentang hakikat yang dinamakan jin, syaitan, iblis dan makhluk-makhluk gaib yang lain. Kita ucapkan selamat datang pada Tuan Guru kita. Alhamdulillah, sebenarnya baru bermula, sedang eloklah, masih di permulaan beliau masuk, jemputan khas dan juga panel khas kita pada malam ini. Baru habis kuliah pun tuan-tuan, terus bersama dengan kita, luar biasa. Dia wali-wali Allah ni, dia lain sikit. dia boleh meraih apa semua. Itu gurau ya. Baik, untuk mukaddimah kita dahulukan pengarang kitab sendiri, pengarang buku sendiri. Tuan-tuan, buku yang bertajuk Perang Gerila dengan Syaitan tu, kalau saya jadi editor, saya kurang setuju sikit dengan tajuknya itu saja, iaitu Perang Gerila dengan Syaitan. Kalimah dengan tu soalannya bersama, kita berperang dengan tu maksudnya kita bersahabat dengan syaitan untuk berperang, dalam satu perspektif. Tapi yang dimaksudkan berperang dengan yang maksudnya melawan pun boleh juga. Tapi kalau lebih tepatnya mungkin perang gerila terhadap mungkin lebih menampakkan perspektif itu. Baik, untuk mukaddimah Ustaz Abdullah Bukhari, saya mempunyai versi asal bertanda tangan daripada Ustaz Abdullah Bukhari, terbitan tahun 2012. Gambar Ustaz Lah pun masih lagi halus mulus masa ini Jadi buku ini sungguh bermanfaat, dan kalau siapa yang sudah baca buku ini sebenarnya boleh mengesan kesinambungan antara kedua-dua buku ini. Kesinambungan. Sebenarnya ia berkaitan, kerana saya mendapat banyak manfaat sangat daripada tulisan-tulisan guru kami yang mulia Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz. Jadi tanpa buang masa untuk mukaddimah, Ustaz Abdullah mungkin boleh ceritalah daripada mana datangnya
idea ataupun, dan dikatakan ini bukan karya pertama Ustaz sebenarnya yang diterbitkan semula dengan wajah baru, dengan tajuk baru, bermaksud ada sambutan dan ada keperluan. Dan kita pun tahu masyarakat kita masih lagi terkebelakang dalam bab ini. Jadi Ustaz Abdullah Bukhari dipersilakan untuk menjelaskan pada kami mengapakah Ustaz tulis buku ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Zahiruddin, Tuan Guru, Datuk Dr. Abdul Basit dan Cikgu Nik Thaqif dan semua penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ruang yang singkat ni, kalau boleh saya katakan buku Perang Gerila dengan Syaitan ataupun tajuk asal dia Ayat-Ayat Syaitan, pada tahun 2012 saya terbitkan ataupun tulis buku ni. Ada banyak faktor lah. Antara satu faktornya kita lihat memang macam dikatakan oleh Ustaz Zahiruddin tadi, kita masyarakat Melayu ni agak bercelaru apabila kita cerita mengenai jin dan juga syaitan. Orang kita banyak berdasarkan kisah-kisah orang cakap dan sebagainya. Jadi sekarang ni penting untuk kita mengambil kira perkara berkaitan dengan Melayu ini. Ustaz, sound tak bunyi. Okey, ni dengar tak? Okey. Dengar tak? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tulis buku ni, saya rasa tercabar dengan kawan saya Dr. Suruh Syahbuddin. Masa tu kami di UAE, Dr. Suruh Syahbuddin. Jiran Jiran saya. Okey, Dr. Suruh Syahbuddin dia siap buku dia yang pertama, lepas tu dia pun cabar saya. Dia kata, Ana dah ada buku sebiji. Entah apa ada untuk umat. Kerja beranak, tinggalkan anak. Jadi dia kata tak ada tinggal legasi untuk umat Islam. Lalu saya pun tercabar. Saya pun mula merangka tulis. Kemudian nak jadi cerita, satu hari minum di UAE dengan Dr. Mazli Malik. Masa tu Dr. Mazli Malik ada appointment dengan editor PTS nama dia Syarifuddin. Syarifuddin Sulaiman. Sekarang dah berhenti dah. Lepas tu masa duduk sembang dengan Dr. Mazli Malik, lepas tu dengan Syarifuddin. Lepas tu Syarifuddin pun tanya saya, Ustaz, tak minat ke nak tulis buku? Lepas tu saya kata, ada idea tu, ingat nak tulis buku tajuk dia Ayat-Ayat Syaitan. Lepas tu Syarifuddin terkejut, mata dia terbeliak. Masa tu dia kata, Ustaz, bagus tu. Ustaz tulis. Lepas tu Syarifuddin ni pun dia macam supervisor. Dia monitor saya, dia call saya, message saya, push saya supaya tulis. Sehingga saya, masa saya tulis buku ni, saya kumpulkan berbagai bahan. Lepas tu, biasalah kita baru menulis ni, kita tak tahu lagi teknik dia, kita jadi makin tamak, buku tu makin tebal. Lepas tu sekali tu, satu hari Syarifuddin call, Ustaz buku macam mana? Saya kata buku ni makin tebal. Lepas tu Syarifuddin kata, Ustaz kena stop, jangan tamak. Jadi fokus apa yang nak cerita dulu. Kalau sekiranya ada tambahan, itu buku yang kedua. Itu sejarah dia lah. Dan antara faktor lagi kenapa saya tulis buku ni, sebab masa tu tahun 2012 ni, riuhlah satu cerita nama-nama jin. Kalau kita pakai boleh mendatangkan sakit misteri. Itu antara persoalan. Lepas tu tengok cerita, ada filem Melayu, tajuk filem tu Damping Malam. Lakonan Azlan Yusof. Dia melakonkan watak ustaz lah. Lepas tu dia sebut sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Lepas tu lagi ada kawan-kawan, dia kata baca Fatihah tu kena elok-elok. Sebab kalau silap baca Fatihah kita panggil nama setan. Jadi itu tujuh nama setan. Itu antara benda-benda yang mendorong untuk saya tulis buku ni. Lalu kita cari-cari bahan. Alhamdulillah siap buku ni pada tahun 2012. Cuma masalahnya PTS lepas beberapa cetakan dia stop. Dia stop penerbitan buku ni. Dia kata buku ni tidak dapat sambutan. Sebab dia kata kontennya berat. Dan antara faktor utama juga masa tahun 2012 tu, orang tak kenal lagi saya. Jadi karya tu bagus macam mana sekalipun orang tak kenal, jadi tak mendapat sambutan. Akhirnya stop production. Lepas tu saya pun minta balik copyright dengan Telaga Biru. Dia orang bagi bersurat. Saya pun hantar pada Telaga Biru, PTS, saya pun hantar kepada Telaga Biru. Terbitlah buku ni. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah atas mukaddimah yang singkat namun amat bermakna ya. Jadi para pendengar sekian boleh faham
seorang penulis bahkan ilmuwan ulama besar itu bila dia berkarya pasti ada sabab wurudnya. Dalam istilah hadis kita panggil sabab wurud, iaitu sebab bagaimana ia bermula. Dan siapa-siapa yang menjadi faktor kepada permulaan itu, bertuahlah mereka. Semoga-moga ada saham kebajikan di atas karya-karya yang ditulis dan juga dibaca dan dikembangkan oleh masyarakat lain. Bahkan sebenarnya buku ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan kuliah surau masjid. Kalau dilihat pada konten asalnya, cukup menarik. Buku yang kita akan serah pada Cikgu Nik Sakif untuk membedah kepakaran beliau, membedah secara detail A sampai Z kandungannya, dia panggil anatomi buku tersebut. Itu kerja Cikgu Nik Sakif sebagai Syekhul Kimia. Dia hebat. Kita pun dah lihat dia punya kepakaran pada bulan sudah membedah buku saya. Jadi ini turn dia membedah dan menjelaskan, menghuraikan pula kandungan pada buku Ustaz Abdullah Bukhari yang sudah ada penambahan dan kita kata nilai tambah berbanding dengan versi asal ini pada tahun 2012 sudah ada. Tapi temanya, kontennya, iblisnya, jinnya, syaitannya tetap yang sama, tuan-tuan. Dan dalil-dalil yang digunakan juga Al-Quran dan Sunnah. Baik Ustaz Cikgu Nik Sakif, falyatafaddal mashkura. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat saya Ustaz Zairuddin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas, Dr. Abdul Basit dan Ustaz Abdullah Bukhari selaku penulis. Anak berhadapan dengan penulis ni satu gebentar jugalah ya. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, buku yang ada di depan saya ini ialah Perang Gerila dengan Syaitan. Saya beli buku ni ketika cuti akhir tahun 2020, lebih kurang dalam bulan 12. Okay. Kemudian saya baca mengambil masa lebih kurang dalam masa 4 atau 5 hari. Saya habiskan buku ni lebih kurang dalam ketebalan 250 muka surat. Okey, tuan-tuan dan puan, nama ni Perang Gerila dengan Syaitan ni, apa yang telah disebutkan oleh Ustaz Zairuddin tadi, saya fikir antara sebab mungkin kenapa Ustaz Abdullah Bukhari menamakan dengan Perang Gerila ni mungkin kerana musuh yang kita berhadapan ini, sebagaimana yang telah Ustaz tulis depan ni, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka, iaitu surah Al-A'raf ayat 27. Itu yang kita kena berperang secara gerila kerana musuh yang kita sedang hadapi sekarang ni ialah musuh yang kita tak nampak. Jadi ini ialah satu perang yang orang kata sangat bahaya lah. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanyakan pada saya tadi ialah dari segi struktur buku. Kalau tuan-tuan tengok buku ini, dia terdiri daripada 12 bab. Terdiri daripada 12 bab. Tuan-tuan dan puan yang dengar 12 bab ni kata banyak, dia tak banyak pun sebenarnya. Bagi saya lah dia tak banyak sebab satu bab itu hanya beberapa helai saja. Kerana itu kelebihan buku ini ialah kerana dia nak fokus kepada suatu benda dan tidak orang kata keluar daripada fokus bab itu. Contohnya kita pergi satu persatu, iaitu dalam bab yang pertama, penulis menceritakan daripada awal, naratif dia ceritakan daripada awal ialah apa yang sebenarnya berlaku pada zaman sejarah di langit dan permusuhan awal. Dia bermusuh tu daripada mana? Bermula daripada awal. Daripada mana kita bermusuh dengan syaitan ini? Okay, daripada awal, kemudian lebih kurang dalam 11 ataupun 10 muka surat saja diceritakan sejarah di langit itu dan permusuhan awal. Kemudian masuk kepada bab yang kedua, lebih kurang dalam 15 muka surat, penulis menceritakan berkaitan dengan pengenalan ringkas tentang jin, iblis dan syaitan. Sebab kita ini di alam Melayu, saya pun sama, kadang-kadang jin, iblis, syaitan ni kita rangkumkan sekali. Tapi dalam melalui buku ini, penulis menceritakan asal usul jin, 3 golongan jin, apa itu jin persamaannya dengan manusia, kemudian antara persoalan menarik Ustaz Zairuddin iaitu perkahwinan manusia dengan jin. Ini antara satu perkara yang menarik untuk kita bincangkan dalam masyarakat kita, iaitu adakah boleh berlaku perkahwinan antara manusia dengan jin. Kemudian tidak ketinggalan penulis juga membincangkan adakah UFO itu jin. Adakah UFO itu jin? Lintas apa orang panggil yang datang ke alam kita itu, adakah dia jin?
Jadi saya tak nak cerita lah, nanti tuan-tuan yang berminat tu kena beli buku tu. Tengok adakah jin itu kita boleh consider dia sebagai UFO ataupun dia punya kita nak klasifikasikan UFO itu sebagai apa. Kemudian bab yang ketiga, kelebihan dan kelemahan jin. Kelebihan dan kelemahan jin ini, tuan-tuan dan puan, kelebihan biasanya syaitan ini kita takut kerana dia ada kelebihan, tapi dalam masa yang sama kita tidak memberikan tumpuan kepada kelemahan dia. Termasuk diri saya sendiri, kita tidak memberikan tumpuan kepada kelemahan dia. Okey, antara yang disebutkan di sini ialah dalam bab yang ketiga ada 7 kelebihan bagi syaitan yang disenaraikan oleh ustaz. Itu ada 7 kelebihan bagi syaitan, tetapi dalam masa yang sama ada 6 kekurangan syaitan di situ. Ada 6 kekurangan. Maksudnya balance lah, kalau kita tengok dari segi 7 dan 6 itu balance. Jadi kita jangan fokus pada kelebihan saja. Okay? Kita jangan fokus pada kelebihan saja sehingga kita mengenepikan kekurangan syaitan itu. Baik, kemudian dalam bab yang keempat, diceritakan adakah terdapat sahabat Nabi daripada kalangan jin. Ustaz ceritakan tentang takrif Rasulullah, takrif sahabat Nabi itu apa, kemudian ada tak sahabat Nabi itu terdiri daripada bangsa jin. Itu dijawab pada bab yang keempat, lebih kurang dalam 5 hingga 6 muka surat. Kemudian bab yang kelima ini cukup menarik bagi saya. Lagi satu bab yang kita perlu fokus betul-betul. Soalan dia ialah adakah jin boleh ditangkap? Adakah jin boleh ditangkap? Sebab ada yang berhujah, adakah jin ini boleh ditangkap, berhujah dengan kisah Nabi Sulaiman, dan dalam masa yang sama Ustaz mengambil dalil juga daripada kisah Nabi Sulaiman itu dengan huraian daripada Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi, apa pendapat Al-Imam berkaitan dengan jin ni boleh ditangkap atau tidak ditangkap. Saya tak ingat, saya dalam muka surat tersebut Ustaz letak gambar botol. Ustaz letak gambar botol ataupun gambar apa dia panggil, tempat mengisi air tu. Simbolik lah kot nak menangkap jin. Jadi sebenarnya jin ni boleh ditangkap ke tak boleh ditangkap. Jadi saya ulang lagi sekali, saya takkan bagi tahu jawapan dia, kena belilah. Kena beli, tengok apa yang dia ceritakan. Kemudian bab yang ke-6, sifat-sifat syaitan, lebih kurang dalam 15 muka surat, Ustaz menceritakan berkaitan dengan rupa para syaitan dan malaikat, tabiat bagi syaitan, iaitu tabiat syaitan ni ada 14. Okay, biasanya kita ingat perangai syaitan ni hanya membazir saja, itu yang paling famous lah bagi kita. Okay, tetapi di sini Ustaz senaraikan ada 14 tabiat bagi syaitan, dan juga rupa syaitan, rupa mana. Saya pun tak pernah tengok. Ustaz Abdullah mungkin dia sebagai penulis mungkin dia pernah tengok kot, ada lukisan ke apa di situ, saya pun tak pasti. Kena tengok di situ. Kita tinggalkan biar orang rasa nak beli. Okey. Baik, kemudian bab yang ke-7. Bab yang ke-7 tu barulah pergi kepada tajuk perang gerila dengan syaitan. Macam sesi yang lalu, Ustaz Zahiruddin letak dia punya tajuk buku tu pada bab yang ketiga, kalau tak silap saya. Ustaz Abdullah Bukhari letakkan tajuk dia pada bab yang ke-7, iaitu perang gerila dengan syaitan. Dalam perbincangan itu juga yang menarik bagi saya ialah Ustaz Abdullah telah meletakkan perbincangan berkaitan dengan segitiga bermuda. Segitiga bermuda, saya masa kecil dulu suka baca berkaitan segitiga bermuda. Ustaz Zahiruddin, kita benda-benda mistik macam tu kita suka, pokok petai menangis dan sebagainya, benda-benda macam tu menarik perhatian kita lah. Jadi adakah benar lokasi segitiga bermuda itu menjadi pusat pemerintahan iblis? Kerana apa? Katanya apa yang kita wariskan daripada bacaan kita daripada dahulu pun sama, saya pun sama, iaitu apabila kapal terbang lalu saja ataupun kapal-kapal laut lalu saja di kawasan itu, kapal-kapal laut ataupun kapal terbang akan jatuh. Jadi tanggapan dikatakan bahawa di situ ialah lokasi beradanya pusat pemerintahan iblis. Jadi menariknya Ustaz ceritakan di sini tentang pusat pemerintahan iblis. Dan dalam bab yang sama juga, bab yang ke-7 ni agak tebal lah, lebih kurang dalam ingat saya dalam 60 muka surat, Ustaz menceritakan berkaitan dengan bab yang ke-7 ni bercerita dengan serangan syaitan dari segi mental dan fizikal. Ini menarik bagi saya sebab buku-buku sebelum ini yang saya baca, serangan syaitan ini dia tidak diceritakan mental dan fizikal. Tetapi apabila Ustaz cerita di sini mental dan fizikal ni, mental ada 17 serangan dari segi mental, ada 17 dan ada 8 serangan fizikal. Ada 8 serangan fizikal tu saya tak pastilah macam mana serangan fizikal tu, dia tumbuk ke, dia
pukul kita macam mana. Jadi tuan-tuan kena dapatkan buku ni untuk dapatkan dia punya serangan dia mental dan fizikal. Kemudian bab yang ke-8, bila diceritakan tentang serangan mental dan fizikal, dia datangkan pula dengan senjata untuk menghadapi serangan syaitan. Bukan diceritakan berkaitan dengan serangan saja, tapi diceritakan ubat dia apa dia, iaitu senjata kita untuk menghadapi serangan syaitan. Kemudian bab yang ke-9 yang Ustaz sebutkan tadi, dalam filem kata Ustaz saya, bab yang ke-9, benarkah sebaik-baik jin itu sejahat-jahat manusia? Yang ini saya pun beriman dengan kata-kata ini pada waktu ketika dulu, iaitu bab yang ke-9 Ustaz ceritakan benarkah sebaik-baik jin itu sejahat-jahat manusia. Jadi Ustaz kupas. Jadi kalau kita tengok semua bab ini, dia letak tanda soal. Ini cara untuk menarik pembaca supaya kita membaca. Dalam ilmu pendidikan dia panggil kaedah ini ialah sebagai kaedah inquiry, supaya kita dapat mencari-cari apa jawapan di sebalik itu. Dia tidak memberikan jawapan secara terus, tetapi dia berikan persoalan untuk kita jawab ataupun untuk kita cari teroka dia punya jawapan. Kemudian bab yang ke-10, begini rupanya lintasan syaitan. Lintasan syaitan ini bukan maksudnya syaitan itu melintas secara fizikal di depan kita, tetapi bermaksudnya di situ ialah bagaimana syaitan membisikkan dia punya hasutan maksudnya di kalangan anak Adam lah, macam mana dia menghasut kita. Kemudian bab yang ke-11, ini juga menarik, iaitu nama jin dan syaitan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau kita tengok dalam apa yang diviralkan dalam Facebook, media sosial dan sebagainya, terlalu banyak nama jin dan syaitan. Kalau tak silap saya, ada satu buku yang ditulis dengan nama Azazil, kalau tak silap saya lah. Dan Ustaz sebagai penulis Azazil kan? Rasa novel, macam novel gitu lah. Macam novel lah. Ada satu. Adakah Azazil itu termasuk dalam nama jin dan syaitan yang sabit lah pada Al-Quran dan Sunnah. Juga Ustaz sebut nama Azazil itu di dalam perbincangan dalam bab yang ke-11. Lebih kurang dalam 13 hingga 14 muka surat. Kemudian bab yang ke-12. Ini pelengkap kepada bab yang terakhir ni. Walaupun nama dia bab terakhir tapi dia cukup panjang. Itu bab yang ke-12. Ustaz menceritakan tentang kepercayaan jin dan hantu syaitan dalam budaya Melayu dan Israiliyat, dan bagaimana kita nak membaca kaedah-kaedah panduan berinteraksi dengan kitab-kitab klasik. Kaedah-kaedah kita berinteraksi dengan kitab klasik. Dan juga Ustaz menjawab berkaitan dengan riwayat nama anak-anak iblis dan juga kata-kata syaitan selepas dibaca doa awal dan akhir tahun. Juga komentar kritis terhadap dakwaan kewujudan 7 nama syaitan dalam surah Al-Fatihah sekiranya dibaca tanpa tajwid. Sehari dua ini keluar isu tentang baca tajwid pula. Jadi Ustaz menjawab berkaitan dengan nama syaitan. Sekiranya orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak menepati hukum-hukum tajwid, adakah benar dakwaan tersebut? Dan juga Ustaz juga menjawab berkaitan dengan dakwaan nama jin yang boleh mendatangkan sakit misteri. Sakit misteri, iaitu dalam bab yang ke-12. Isu-isu viral yang pernah heboh di negara kita ini melalui media sosial pada waktu itu dijawab dalam bab yang ke-12 sebagai pelengkap dan memberikan kita banyak kelebihan yang saya akan bincangkan nanti, iaitu apakah kelebihan-kelebihan buku ini untuk kita bincangkan nanti. Sekadar itu dulu secara babnya buku yang kita bincang pada malam ini. Terima kasih Ustaz Zairuddin. Masya-Allah. Rumusan yang ataupun rangkuman perbincangan yang menyeluruh, namun tidaklah membongkarkan isi buku tersebut. Jadi ini menyebabkan kita tak senang duduk untuk nak tahu sendiri. Dan kalaulah itu yang timbul dalam hati para pendengar, maksudnya kami berjaya lah kempen kami buat bedah buku ni supaya masyarakat membaca dan pergi dan mengetahui sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh penulis itu. Kita bukan setakat baca buku mereka, si penulis itu, tapi kita juga menilai, melihat rujukan-rujukan yang mereka gunakan, dan daripada sana kita boleh tentukan sama ada manhaj, metod yang digunakan oleh penulis, pemikiran dia menjaga atau tidak disiplin ilmu dalam menukilkan urusan agama ini, iaitu mesti kita tahu sumbernya daripada mana. Dan saya ingat tuan-tuan akan boleh tahu jawapan
yang saya lontarkan ini bila tuan-tuan sendiri menatap buku ini secara fizikal lah. Secara fizikal. Baik. Kerana Fadilatul Syekh Tuan Guru kita sudah ada, kita ingat dia masuk hujung-hujung. Dia hunggar. Bahasa Kelantan kata hunggar. Hunggar ni deras pun Kelantan juga. Dia cepatlah balik daripada Kuala Kerai tu ke Sungai Durian ya. Baik, Tuan Guru kita tu kena buka speaker sikit tu. Mikrofon tak buka. Baik, suara boleh kuat lagi ke? Setara tu ya? Ni bunyi molek rendah. Okey boleh lah. Okey, acu kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Baik. Clear. Baik, kita minta sikitlah ulasan daripada Syekhuna Fadilatul Syekh Tuan Guru berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini. Ana masih membawa premis ataupun hipotesis daripada bulan sudah, iaitu punca jadi keliru ni tentang nama syaitan iblis. Kadang-kadang dia inilah isu-isu yang berkaitan dengan sangkaan sehingga menyangka iblis syaitan ni lebih hebat daripada manusia. Maksudnya bila sakit sikit, ni jin. Bila ada ni sikit, ni toyo. Bila sakit sikit, ni atu. Ni. Maksudnya benda-benda begitu tu masih tebal dalam masyarakat kita. Sekali lagi saya Ana tanya soalan yang sama pada bulan sudah. Ana melihat ianya adalah isu kegagalan masyarakat kita memahami keimanan kepada perkara gaib benar-benar melalui pandangan Al-Quran ataupun perspektif Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi Tuan Guru melihat apakah cara yang boleh kita usaha untuk selain daripada Ustaz Lah tulis buku, kita kempen buku dia, dari sudut kita sendiri ini, dan saya yakin ramai di luar yang mendengar ini, kita nak pendengar kita beratus ribu orang yang sedang mendengar ni semua menjadi mata rantai ilmu yang dibincangkan pada malam ini. Kita tak kata wajib, tapi kita kata mereka perlu sampaikan perkara ini. Saya meletakkan sebagai contoh Tuan Guru ya. Kalaulah kuliah-kuliah saya selama ni 10 tahun lebih berjaya menyedarkan orang Melayu supaya tidak lagi percaya pada hantu, saya rasa sudah cukup berjaya. Jangan percaya pada hantu tu. Jadi boleh ke Tuan Guru bagi sedikit pandangan lah, macam mana lagi cara kita untuk menyedarkan masyarakat tentang realiti hakikat sebenar jin, iblis, syaitan, hantu ni ada ke tidak melalui Quran dan sunnah Nabi SAW. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang dihormati tuan moderator kita, moderator tetap Ustaz Zahiruddin, dan juga pengulas tetap kita Cikgu Sakif, dan alhamdulillah Ustaz Abdullah selaku penulis ataupun musannif pada malam ini. Jadi kita kata alhamdulillah ini di antara usaha-usaha yang baik, sebab masyarakat ni kita dengan hantu ni satu sinonim. Lebih-lebih lagi kalau kata hantu mungkin orang tak apa nak percaya, tapi kalau kata jin, syaitan, itu barang ada dalam Quran. Jin ada, makhluk awal daripada kita, daripada manusia lagi dia sudah wujud, dan kita nak kata dia tak ada, dia pula kata kita mau mari mana, ni pula kita tak. Jadi kita kata awak ni muda tapi nak nafi orang tua, susah. Maka cuma bagaimana kita nak menangani masalah ini. Jadi alhamdulillah Ustaz Abdullah dengan cara menulis buku dia ni ada benda pelik lah. Salah satu daripada karamat Ustaz Abdullah Bukhari ni, salah satu daripada buku yang tak dimakan oleh air banjir 2014 tu buku dia lah. Buku, tapi bukan nama ni, nama apa Ustaz lah? Buku tu nama ayat syaitan. Okay. Jadi pelik. Itu di antaranya. Rupa-rupanya buku tu terlekat atas kereta. Jadi kereta tu lari duduk atas bukit, selamat dia sebuah. Lain-lain gelai air. Jadi kita kata usaha-usaha begini, dan para asatizah juga perlu. Cuma macam mana kita nak suruh orang boleh bawa naik kitab kita ni dalam masjid. Dia sebab ustaz-ustaz ni kalau tengok gambar-gambar, dia tak apa suka bawa masjid. Gambar, ialah kalau tak bergambar, orang tak baca pula.
mungkin kita kena buat satu versi lagi lah kok. Kita cetak dengan di petani tu, hak versi kita Jawi benda lagu ni. Sebab masyarakat Melayu bila jadi kita Jawi, dia jadi turah selalu dan jadi muktabar. Itu di antara lah. Barulah boleh buat masuk dalam masjid. Pasal itulah kita yang kita yang nak usahakan tu bila dia tak gambar anak besar, nak kata tak boleh ni nak orang buat kuliah masjid. Jadi kita cuba modify sikit Ustaz lah. Kena cari tim yang boleh tulis Jawi dan kita cetak di petani. Kamu ni buat balik sini, baru kita war-warkan dalam guru takmirnya, dalam apa ni guru-guru lain yang boleh apa ni mubalik, dia panggil mubalik, guru halaqah. Biar dia orang ni buat masuk ke masjid-masjid surau-surau supaya kepahaman kepada masyarakat itu lebih terserlah. Itu untuk jangka depan lah. Tapi untuk sehari dua ni bagi Yana, kita kena ada satu tim yang kerak-kerak video pendek-pendek ni kena buat. Yang kerak saja, kena edit sikit dengan tajuknya, subtitlenya, gambar-gambarnya kan. Kita tengok orang-orang yang ustaz-ustaz yang ada admin dia tolong buat kerja lagu ni sampai berpuluh ribu video dia. Walaupun cerita yang ni bawa tu hadiah palsu, cerita karu, cerita. Tapi oleh kerana menarik orang tengok, maka dia jazab. Jazab ni orang panggil ada gravity, dia ada tarikan yang menyebabkan orang nak klik. Orang percaya tak percaya cerita lain. Itu sakit. Masalah masyarakat percaya, tapi sekurang-kurangnya dia nak tengok video kita. Itu poin besar. Bagaimana kita nak tackle masalah ini. Jadi kita kena adalah sekarang ni kita sudah ada dakwah unlimited ada. Darul Taibah pun sangat terhad dia punya, tak ada kemampuan sangat terhad yang boleh rakam video kita kuliah je boleh keluarkan, tapi nak main video halu-halu ni agak sukar. Jadi kita kena cubalah usaha Ustaz Abdullah, kita cuba usaha kumpulkan pemuda-pemuda kita dalam banyak-banyak grup yang kita ada ni untuk nak cerita. Contohnya anak jin, betul ke nama macam ni? Tajuk besar, jin yang duk kacau kita wuduk tu nama apa? 2 minit je video. Menarik. Jin yang kacau kita waktu tolak tu nama apa? Tajuk begitu. Letak gambar jin ada ekor sikit kat depan tu. Pasti orang akan tengok. Yang tak nak tengok pun dia akan tengok kan. Itulah di antara pendekatan. Sebab kalau tak sampai, buku ni bagi anda padat. Mana kalau kita nak tahu cerita sebenar tentang jin, masalah ikhtilaf nama tu dia panggil bahasa Arab kata la musyah fil istilah. Taklah kita tak, yang penting orang nak baca. Itu yang mustahab bagi kita. Itu je lah mudakhalah kita pada malam ni. Jadi anda minta maaf tak dapat panjang dalam percakapan kita. Kita serah balik kepada pengarangnya dan pengulahnya. Dan pembicara sendiri pun seorang pengarang. Jadi bagi anda, para peserta sekalian boleh ambil buku ni dan baca. Dan bagi para asatizah juga boleh jadikan tag untuk tazkirah. Ada setengah, kita dalam di masjid ni ada kuliah tu berkitab. Yang ni sesuai untuk tazkirah orang panggil ringkas, lepas asar, bayan ataupun maghrib ke isya ke kuliah subuh. Sekarang ni setengah-setengah negeri membenarkan 30 minit, ada yang benar lebih sikit. Jadi inilah masa, satu-satu tajuk ni taklah panjang sangat. Bab 6, syaitan sesat, boleh je buat tazkirah 20 minit pun boleh dah ni kan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, bagi ana ucap tahniahlah kepada Ustaz Abdullah dan juga insya-Allah bual bicara kita tentang buku ni bermanfaat sebab kita mendedahkan minda maklumat buku. Orang tak baca pun Cikgu Sakih tolong baca. Sekurang-kurangnya orang tahu apa ada kat dalam ni. Jadi fatwa ana daripada dulu lagi waktu ana belajar, ana bagi taklimat kepada pelajar-pelajar. Kalau beli buku, 2 perkara yang mesti kita kena baca. Yang pertama mukaddimah kitab, tuan pengarang nak kata apa. Kemudian kita kena tengok fehris. Fehris ni apa dia? Daftar isi. Itu kena tengok. Baru kita tahu, oh apa dalam ni. Mungkin satu hari nanti kita terfikir, nak cari apa ni? Kita ingat, oh dalam buku ni ada. Kemudian jangan lupa baca khulasah. Ada setengah buku dia ada khulasah. Orang panggil rumusan kat belakang. Ada setengah buku tak ada. Khulasah tu kita tahu. Tuan pengarang yang tulis sebuah tesis, 5 tahun dia menulis. Tapi dia nak cakap apa? Baca kat belakang tu tahu dah. Kalau saja, tak payah baca isi kat dalam. Jadi, cakap itu je. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Guru nak keluar dah ke? Tak keluar tapi nak pergi ke ada satu tempat lagi. Tak apa lah kalau kata ada urusan inilah. Okey. Baik, kita teruskan sikit lagi perbincangan kita. Pertamanya kita terima kasih banyak-banyak kepada
Fadilatul Syekh Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah atas penjelasan dan juga titipan nasihat cadangan yang begitu sekali bermakna ya, banyak cadangan-cadangan yang menarik tadi. Tapi perkara ini tidak boleh berlaku bila kita bergerak sendirian. Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat baginda yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Khususnya daripada kalangan syubban ataupun syabab ataupun syubban, para pemuda, ya, para pemuda. Jadi sebab itulah kerja dakwah ni kalaulah dapat dukungan daripada orang muda, maka dia punya impaknya pasti, sebab orang muda memahami dunia orang muda. Saya tengok ialah kenalan kita yang muda-muda, sepupu ke adik, inilah adik-adik kita ke yang minat K-pop, kita tak boleh faham tuan-tuan. Macam mana mereka generasi baru ni boleh minat K-pop, bagi contoh ya, anak-anak kita ni yang muda-muda ni lah. Tetapi begitu jugalah orang zaman orang tua kita dulu tengok kita minat benda kita ni, dia pun tak boleh nak faham kenapa kita minat. Jadi setiap zaman ada dia punya zeitgeist, semangat zamannya, dia punya kriteria dia, ada seumpama. Baik Ustaz Abdullah, balik pada buku Ustaz lah ni. Jadi Ustaz Abdullah melihat dalam realiti orang Melayu kita ni lah, apa yang menyebabkan mereka ni jadi jauh daripada maksudnya kenapa bila dia nak tahu tentang jin iblis, dia tidak pergi pada Quran dan Sunnah. Dia lebih memilih untuk sekadar mendengar hearsay ataupun rasa cukup dengan apa yang dia terima daripada dia baca majalah ke apa semua. Dia tak rasa bahawa jin iblis ni satu benda yang gaib, yang mesti dia dapat benda-benda gaib itu berkaitan akidah dan mesti ada panduan Quran dan Sunnah. Mungkin Ustaz boleh bagi pandangan Ustaz di situ. Okey, terima kasih. Sebenarnya yang Ustaz Zahiruddin bangkitkan ni, saya pun tak boleh bagi jawapan yang tepat. Tetapi berdasar pengalaman dululah, saya ingat masa sekolah dulu, dekatan 3 saya pergi ke perpustakaan awam di Kota Baru. Masa tu saya pergi dekat rak-rak buku, ada jumpa sebuah buku berkaitan dengan jin yang ditulis oleh almarhum Ustaz Abdullah Al-Qari. Akhas, nama gelar, nama timai. Jadi buku tu menarik, padat. Jadi saya baca, saya belek dan saya ingat lagi fakta-fakta dalam buku tu sampai sekarang. Tetapi pada masa tu kita kebetulan saya jumpa buku tu dan teknik penulisan dia, kita kata teknik penulisan yang kita kata padat lah, bagus. Katakanlah saya jumpa buku-buku yang kita kata tidak ada disiplin ilmu yang kukuh berkaitan dengan benda-benda ghaibiyat, sudah pasti saya akan rosak juga pemikiran saya. Tapi sebab saya dapat buku tu, dia mendorong saya kemudian harinya untuk nak tahu lagi. Dan bagaimana saya boleh tulis buku ni dengan kesedaran disiplin ilmu sangat penting, lebih lagi bila kita berhadapan dengan ghaibiyat, dia balik kepada ilmu yang saya perolehi ataupun ilmu yang saya belajar. Saya akui kalau saya tak pergi belajar, contoh kita di UM kita ambil jabatan Quran Sunnah, Quran Hadis, Usuluddin, dan di situ kita belajar disiplin ilmu sepatutnya, semualah rangkuman-rangkuman. Saya percaya saya pun mungkin jadi seperti orang awam yang lain. Jadi pokok pangkal balik kepada ilmu. Dan cadangan saya kepada para ustaz yang biasanya akan pergi ceramah kepada orang awam, para asatidzah ni dia kena ada satu pemikiran nak mendidik masyarakat mengenal ilmu usul Islam yang betul, tetapi dalam bahasa yang mudah. Kena ada tu. Contoh, bila kita mengajar, secara tak langsung, bila kita cerita benda pelik, kita boleh selitkan kepentingan ilmu usul secara ringkas. Kita kata, okey, benda ni tuan-tuan benda ghaib mengikut agama kita, benda ghaib berdasarkan dalil. Bacalah ayat surah An-Naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh. Dan pengalaman saya pergi mengajar ke mana-mana pun, benda-benda yang dikatakan macam kompleks, sulit, ataupun mungkin orang awam tak mampu nak faham, saya tolak ke tepi. Saya kata jangan kita pandang rendah dia. Jangan kita pandang rendah kemampuan orang awam untuk memahami even ilmu-ilmu usul. Sebab ia perlu, kita perlu dedahkan. Kesilapan kita bila kita cerita benda kompleks berkaitan dengan ilmu-ilmu usul, berkaitan dengan ghaibiyat dan sebagainya, kita duk risau nanti dia orang tak faham.
Kalau mereka tak faham, bagi saya, itu kerana kelemahan kita tidak pandai menerangkan dengan mudah. Macam bunyi echo lah. Ustaz Zahir kena tutup mic dulu kot. Jadi penting untuk kita kata para penceramah, para pendakwah ni, jangan sekadar cerita. Kita kena didik mereka dengan usul-usul ilmu. Dan bila masyarakat terdidik dengan usul ilmu, katakanlah lepas ni ada dengar orang cerita benda-benda ghaibiyat, benda tu benda ni. Mereka yang dipergi dengar kuliah ataupun dengar belajar ni, dia tahu berdasarkan ustaz tu cakap, ini prinsip agama kita, usulnya begini. Jadi mereka akan question, lalu benda tu akan tersebar. Itu satulah. Kemudian apa yang saya perhatikan juga, masyarakat kita ni dah berakar umbi juga dengan kepercayaan karuk ni. Yang mana benda ni memakan masa untuk dibersihkan. Tapi tak nafi, kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita tengok peralihan generasi pun, dulu mungkin teruk pekat. Sekarang orang makin berilmu, makin banyak belajar, orang makin tahu benda ni. Tetapi nasihat saya kepada para asatidzah di luar sana, jangan takut untuk bawa perbincangan yang kita kata mungkin tinggi pada orang awam. Kalau kita rasa perbincangan itu tinggi, kita boleh sesuaikan dengan level orang awam. Sebab dengan cara ini, ilmu-ilmu yang berada pada tahap tinggi, yang kita katakan ilmu usul, boleh masuk ke dalam minda dan mengubah struktur pemikiran orang Melayu, insyaAllah. Baik, bila Ustaz sebut pasal tu tadi, saya teringat satu golongan terlalu percaya dengan benda-benda macam ni. Jadi apa saja dia nak kaitkan dengan jin, iblis, hantu, syaitan dan seumpamanya. Tapi lawan kepadanya, dia jadi ekstrim kepada tak nak terima langsung. Iaitu menolak semua perkara ghaibiyat itu. Jadi mulhid apa semua ni lah, jadi ateis, jadi dia panggil golongan so-called di barat jadi scientism dan seumpamanya itu. Jadi di sinilah Islam mari, Islam menegaskan bukanlah kamu tak boleh percaya pada benda gaib. Sebagaimana yang kamu tahu benda tu ada secara kita kata fitrahnya, tapi Islam berdasar Quran dan hadis mari ajar cara interaksi dan masuk ke alam gaib yang sebenar. Cara yang sebenar. Yang ni yang kita kata Islam mari bagi SOP. Bagi satu SOP, ni caranya untuk kamu bila nak bercakap tentang benda gaib, khususnya berkaitan makhluk-makhluk. Dan itulah perjuangan, legasi perjuangan Ustaz itu saya teruskan dalam karya-karya saya lah, yang saya kaitkan dengan alam Melayu dan seumpamanya. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz kerana memulakan penulisan-penulisan yang begitu, dan saya sekali lagi minta Ustaz lah supaya bergabung dengan saya untuk meneruskan projek yang tertinggal, iaitu menghuraikan, mentadabburkan 54 ataupun 50 lebih ayat-ayat Quran yang ada kalimah al-ghaib, yang mana bagi saya itu punca masalah ini. Kita tak faham, sedangkan Quran dah ada jujukan ayat. Inilah sepatutnya kamu bila kamu nak beriman dengan perkara ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Mafatihul ghaib min amba'il ghaib, bila dicerita pasal Nabi Musa. Itu semua jelas menggambarkan ni benda ghaib bila kamu nak bincang. Ustaz Cikgu Nik Sakif, kenapa dan apakah kelebihan yang Ustaz Nik Sakif nak bincang tadi tentang buku ini? Kenapa dan apa kelebihan buku ini sehingga perlu orang awam macam kami dan juga golongan asatizah perlu jadikan sebagai modul ataupun kitab rujukan pengajian di surau masjid? Silakan Cikgu Nik. Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, sepanjang saya membaca buku ni, disebabkan dah lama saya baca, khatamkan buku ni bulan 12 tahun lepas. Jadi untuk program ni terpaksalah khatam lagi sekali untuk dapatkan balik, orang kata bila dah tua ni dia punya apa orang panggil prosesor dia slow sikit kan Ustaz Zairuddin. Jadi terpaksalah kita baca lagi sekali untuk dapatkan dia punya apa panggil, nak refresh balik. Baik, antara kelebihan yang ada dalam buku ni, yang pertama sekali, penulis berjaya memberikan kita satu maklumat yang lengkap daripada awal, permusuhan awal bab 1 tu syaitan, sehinggalah dibawa perbincangan itu kepada isu-isu viral yang tersebar dalam media sosial sekarang lah, yang berkaitan dengan
nama-nama jin, qarin, marid dan sebagainya, itu nama anak sakit tak sakit lah, kemudian berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian perlu juga kita ingatkan bahawa sepanjang saya membaca buku-buku berkaitan dengan syaitan ini, kita tengok kebanyakan buku dia terlalu padat. Satu maklumat itu dalam satu buku. Seolah-olah penulis cuba untuk masukkan semua maklumat dalam buku tersebut, sehingga kan pembaca awam seperti saya ini kadang-kadang banyak sangat. Last sekali baca tak habis disebabkan oleh lambakan maklumat itu yang terlalu banyak, yang menyebabkan kita rasa macam dalam bahasa sekarang ni mungkin fed up lah kot, terlalu banyak maklumat, tak tercapai dengan level kita, jadi kita rasa macam tak sesuai. Jadi walaupun saya sebutkan tadi dalam buku ini ada 12 bab, tetapi sebenarnya bab itu terlalu ringkas saja, dalam 5, paling panjang pun lebih kurang dalam 40 muka surat. Tetapi kelebihan dia ialah pertama sekali ialah buku ini ada rujukan dia, itu kekuatannya. Ada rujukan dalil, iaitu metodologi penulis menceritakan berkaitan dengan syaitan ini, kita tak boleh lari daripada panduan agama kita, iaitu perkara-perkara yang sam'iyat, perkara-perkara yang kita tak nampak ini perlu ada dalil dia, bukan diceritakan secara sedap tulis saja. Kerana kesannya cukup besar kepada para pembaca, kerana kita tak pasti apa yang kita tulis, apa yang kita buat itu ke mana perginya, kita tak boleh nak track ataupun nak trace ke mana dia pergi, dan penulis meletakkan setiap rujukan pada nota kaki yang diletakkan. Jadi kita tak boleh lari. Nak ringkas macam mana pun penulisan berkaitan dengan syaitan, syurga, neraka ini, kita mesti ada rujukan. Tak boleh lari. Kita kata tak nak baca berkaitan dengan nota kaki, kena terpaksa, sebab itu metodologi kita ataupun agama kita mengajarkan demikian, kerana perkara-perkara ini tidak nampak. Jadi memerlukan rujukan. Itu yang pertama, iaitu ada setiap perbincangan itu disertakan dengan rujukan. Yang kedua, perbincangannya lengkap, padat dan menyeluruh, iaitu bermula daripada permusuhan awal tadi, diceritakan macam mana kita nak menghadapi syaitan, macam mana syaitan nak hadap kita nak hadap syaitan, jin dan sebagainya boleh tangkap tak boleh tangkap, macam mana perisai ataupun senjata kita nak menghadap syaitan, betul tak syaitan ni macam ni, tuduhan kepada syaitan, jin dan sebagainya, adakah tepat tak tepat. Itu maksudnya bagi saya lengkap, padat dan menyeluruh, dan tidak melalut-lalut perbincangan kepada perkara-perkara yang tidak perlu. Jadi saya ingat kalau tuan-tuan dan puan yang mendengar perbincangan kita malam ini boleh dapatkan satu buku ini sebagai rujukan untuk kita memahami bagaimana isu-isu ini dibincangkan secara ilmiah, dan dalam buku ini tidaklah dikatakan terlalu ilmiah. Mungkin apa yang Tuan Guru sebutkan tadi, persembahan buku ini. Yang ketiga ialah kelebihan buku ini dari segi persembahan. Bila dah masuk kepada cetakan, mungkin warna-warnanya yang menarik, kemudian di setiap bab ada infografik yang memudahkan kefahaman kita, kemudian apabila kita baca habis saja satu bab, di penghujung setiap bab itu ada kesimpulan, seolah-olah sebagai checklist. Kita dah habis baca, kita checklist, kita tengok benda ni faham, jelas, okey aku tahu benda ni. Seolah-olah benda tu jadi objektif apa yang kita baca, dan kita dapat kefahaman berdasarkan checklist yang diletakkan pada setiap bab. Itu mungkin jiwa pendidikan pada Ustaz Abdullah Bukhari itu terselah di situlah, seolah-olah objektif nak tercapai di situ oleh setiap pembaca. Kemudian yang keempat pula ialah menjawab buku ini menjawab isu-isu semasa yang berlegar. Jadi tuan-tuan dan puan akan dapat maklumat dan info yang sangat banyak berkaitan dengan benarkah nama-nama syaitan itu, ataupun ada tak kesalahan-kesalahan kita baca itu membawa kepada nama syaitan dan sebagainya. Jadi saya ingat ada 4 kelebihan dalam buku ini, yang mana tuan-tuan dan puan apabila baca, pertama sekali kita dapat rujukan dalil yang sebagaimana disebutkan tadi. Yang kedua, lengkap, padat dan menyeluruh, apa untuk pembaca awam seperti saya dapat ilmu itu berkaitan jin, syaitan dan sebagainya. Yang ketiga ialah persembahannya menarik, iaitu warna dari segi infografik dan juga apa dia panggil checklist tadi di hujung kesimpulan. Yang keempat ialah dia menjawab isu-isu semasa. Sebab mungkin Ustaz Abdullah sendiri bila dia menulis buku ni mesti akan timbul perkara-perkara yang akan ditanya. Contoh bila kita live malam ni mesti ada soalan yang berkaitan dengan betul tak. Jadi pada bab yang ke-12 itu Ustaz Abdullah telah menjawab banyak sekali isu-isu, iaitu diletakkan tajuk bab yang ke-12 itu komentar terhadap riwayat berkenaan nama-nama syaitan.
iaitu Arab Jahiliah, budaya Melayu, komentar tentang nama iblis semasa hidup dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, syaitan ini kita kena kenal dia dan juga kita kena bermusuh betul-betul sebagaimana tajuk kita malam ni iaitu perang gerila dengan syaitan, supaya kita dapat kenal, bukan saja kenal tapi boleh gunakan senjata yang betul untuk kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak ini. Bukan kenal saja lepas tu kita lari. Maksudnya kita tahu, kita kenal dan kita tahu apa senjata kita untuk berhadapan dengan musuh ini. Untuk saya juga, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada penulis yang telah berikan saya ilmu yang bermanfaat ini. Juga bermanfaat insya-Allah untuk tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih Ustaz Zairuddin. Baik, masih Cikgu Nik Sakif. Satu poin menarik ya. Kita nak kenal musuh, maka kita nak berhadapan dengan musuh, kita kena kenal musuh tersebut. Saya teringat satu kisah yang Ustaz Abdullah Bukhari cerita bila dia balik daripada Jepun. Beliau dengan Tok Guru kita ni adalah orang penting dalam rangka mencari dana untuk dakwah di Jepun ya. Kalau tuan-tuan perasan di Facebook Ustaz Abdullah dan Tuan Guru kita banyak kempen untuk mencari dana dakwah di Jepun, membina satu masjid ataupun satu pusat Islam di sana dan seumpamanya. Mungkin sesi lain dia boleh cerita. Tapi ada satu poin menarik dalam bila saya dapat Ustaz Abdullah Bukhari punya siri tafsir Al-Quran beliau ceritakan bila beliau pergi ke Jepun, beliau melihat suasana beragama di sana, seolah-olahnya orang Jepun ni seolah-olah bila bab keduniaan teknologi mereka guna akal itu maksimum 100%. Sebab tu mereka hebat dan seumpamanya. Tapi bila masuk bab agama, seolahnya mereka shut down akal mereka untuk memahami hakikat agama tu, sehingga dikatakan bila saya cek sendiri secara online, bahkan saya sebut dalam buku saya, seolah mereka di Jepun ni tidak ada undang-undang khas tentang agama, walaupun Kristian kedua dan Shintoism adalah agama paling besar. Agama yang siapa-siapa nak reka cipta, nak bina kuih dia sendiri apa semua tak ada masalah. Jadi seolah-olahnya saya ingat Ustaz Abdullah sebut masa tu, iblis ni faham. Bila pergi ke Jepun, cara dakwah, bukan dakwah lah, cara dakwah, cara iblis ni talbis itu adalah dia biarkan orang Jepun ni, kalau ada orang Jepun ni marah lah orang Jepun ni ya, tapi tak apalah, dia tak faham kau. Jadi dalam bab dunia ni akan menggunakan akal 100%. Tapi dalam bab mencari Tuhan, bab ghaibiyat, sam'iyat, jangan guna akal langsung. Shut down akal. Tetapi bila datang ke alam Melayu, syaitan iblis ni hebat. Dia buat seminar, dia buat bentang paper, ahli-ahli sosial saintis dia buat kajian, cari data-data secara antropologi, sosiologi, dia buat kajian dan seumpamanya, maka dia berkesimpulan orang Melayu kita ni mereka dah Islam dan kuat Islam mereka ni, tak ada masalah. Tetapi ada satu benda yang mesti kita pastikan, mereka ni sampai bila-bila jangan tinggal. Walaupun mereka tu Islam, nak mengamalkan sunnah, apa semua gitu begini, nak undang-undang Islam, apa semua tak ada masalah, itu kita bagi. Nak pakai jubah, nak janggut, tak ada masalah. Tapi pastikan dia jangan kita pastikan mereka jangan tinggal apa dia kepercayaan tentang tadilah khurafat, tahyul mahyul, cakal mangkal sial majal, termasuklah menisbahkan ia kepada jin, iblis, syaitan apa semua. Jadi di sini keironian yang berlaku. Jadi soalan yang lebih kurang sama dengan bulan sudah Syekhuna Dr. Basit untuk dibahaskan, untuk dikongsikan kepada kami. Dikatakanlah di Mekah ni banyak iblis, banyak jin. Sepanjang Tuan Guru duduk di sana 10 tahun lah, daripada degree sampai PhD tu. Pernah jumpa ke mana-mana seekor jin iblis ke apa ni? Ada ke mana tu? Cuba jelaskan sikit. Betul ke cerita tu? Baik. Masalah jin ni memang dia ada. Ana sendiri tak jumpa, cuma ana dengar cerita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita kata kalau mu tengok ular ada dalam rumahmu,
Kamu jangan bunuh dia. Kita suruh dia keluar, halau dia keluar. Sebab boleh jadi dia tu jin. Itu yang dikatakan jin tu ada. Boleh jadi dia tu jin. Jadi bila kita kata dia jin, maka jangan bermudah-mudah. Kan dah berlaku dari zaman sahabat tu, dia bila nak bunuh dia mati dulu. Katanya rawi, kakak tak tahu dia dulu ke mati ke ular tu mati. Bermakna benda tu ada. Dan mengikut dalam cerita ahli Madinah bahawa sebagaimana manusia berhijrah ke Madinah, jin juga berhijrah. Satu kisah, ini rawi daripada guru saya, Syekh Atiyah rahimahullahu ta'ala. Ana belajar dengan dia daripada awal kita pergi sampai dia mati. Kebetulan dia mati, ana duduk di Malaysia. Pergi ke Madinah, minta sanak yang tinggilah, orang yang hadir jenazah dia tu. Dia kata Syekh Atiyah ni mengajar kitab Muwatta Imam Malik 40 tahun dalam Masjid Nabi. Alhamdulillah, kubur dia dengan Imam Malik berbeza dalam 3 atau 4 kubur saja, jarak dia. Dia kata satu malam, Syekh Abdul Aziz As-Saleh, rahimahullah ta'ala, guru itu Imam Masjid Nabi, khatam kitab. Jadi bila dia khatam kitab, sudah khatam, biasalah anak murid ni pakat salam lah ke, nak balik. Jadi Syekh ni balik, dia jalan kaki. Ulama-ulama di Madinah ni, orang tua-tua dia jalan kaki sebab dia nak baca Quran. Dia pada Masjid Nabi nak balik rumah dia tu. Dia baca Quran. Udah jadi 2 juzuk dia sampai rumah dia. Jadi bila dia jalan, siapa tepat gelak, jalan perjalanan ni, tiba-tiba bunyi suara orang wisalam. Assalamualaikum ya Syekh. Jadi, dia kata, Waalaikumsalam. Man antum? Siapa kamu? Dia kata, nahnu min talamizikum. Kami ni anak-anak murid kamu ni. Habis nak bersalah dengan Syekh malam ni sebab dah khatam kitab, nak minta izin lah kan. Minta izin dia punya ilmu tu. Oh, Masya Allah. Jadi kita nak bersalah di masjid nak tadi, tak berani, takutnya takutnya orang tengok terkejut. Mana? Panggil holo tu tak ada ni. Jadi pelik juga dah. Syekh ni main apa? Main holo. Dia tunggu tengah jalan rupanya. Syekh nak minta izin ilmu, minta halal ilmu, nak balik ni. Nak balik dia dakwah di kapal jin, nak klik kitab ni, klik buka pondok dulu. Kita kata Masya Allah ada cerita. Itu sanak daripada Syekh Atiyah, daripada Syekh Abdul Aziz As-Saleh. Semua-semuanya itu maha guru di Masjid Nabi belaka. Kalau anak sendiri tak tengok, kita kata Alhamdulillah. Kita pun tak minta nak tengok dia orang tu. Jangan duduk gurau. Ada lagi cerita lain yang pelik lagi, kita simpan untuk lain kali pula. Jangan lupa bedah buku kita lain kali, cerita jin masih lagi ada. Syukran Ustaz Zahiruddin. Buka mic. Ustaz Zahir kena buka mic. Buka mic. Okey. Walaupun ringkas tapi cukup berbisa, inilah kita kata skill orang lama, orang berpengalaman. Dia tahu masa bila perlu share semua dan dia tahu masa bila kena simpan sikit, dan itulah hikmah dalam dakwah yang wajar generasi muda belajar daripada orang-orang lama lah, insya-Allah. Jadi untuk lama dari segi ilmu tidak begitu lama. Baik, untuk round terakhirnya kita dah sejam lebih ni, insya-Allah kita balik pada Cikgu Nik Saki dululah. Jika ada apa-apa lagi tambahan untuk buku Ustaz Abdullah Bukhari ni. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Ustaz Zahiruddin. Saya cuma nak share satu cerita dalam buku ini, pada muka surat 57 tuan-tuan dan puan sekalian. Daripada rujukan yang diberikan oleh Ustaz Abdullah Bukhari selaku penulis, dia ceritakan bahawa pada suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui padang pasir yang kering kontang. Beliau menemui seekor ular yang telah mati, kemudian beliau kemudiannya membungkus ular tersebut dengan lebihan pakaiannya lalu menanamnya. Tiba-tiba beliau terdengar suatu suara. Saya tak nak habiskan cerita tu lah. Jadi tuan-tuan kena dapatkan buku tu. Cerita ni ada kaitan dengan jin lah. Maksudnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia lalu satu padang pasir. Khalifah Umar Abdul Aziz ni zaman bukan Umar Al-Khattab tuan-tuan lah. Umar bin Abdul Aziz. Zaman jauh selepas daripada baginda Nabi SAW. Dia melalui pada pasir yang kering kontang, dia menjumpai bangkai ular yang telah mati. Kemudian dia ambil lebihan pakaian dia bungkus dengan lebihan pakaian dia, lalu dia tanam bangkai ular tu. Dia tanam bangkai ular tu, kemudian
mungkin selepas dia tanam tu dia mendengar suatu suara. Dan cerita ni ada kaitan dengan jin. Sama ada siapakah jin tu, sama ada ular itu daripada jin ataupun jin tu datang daripada mana, ataupun jin yang membela ular tu. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nak lengkapkan cerita ni kena itulah. Betul ke teknik saya ni Ustaz Zairuddin? Ke macam CJ Wow Shop apa pula meniaga buku tu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingat buku ni sangat menarik lah. Dia punya harga pun RM23 sebungkus rokok saja. Tuan Guru Dr. Abdul Basit, sebungkus rokok saja ni. Buku ni harga RM23. Jadi tuan-tuan boleh dapat. Saya tak ada share, tak ada commission apa-apa tuan-tuan. Cuma saya iklankan untuk dapatkan ilmu saja. Untuk saya juga, tuan-tuan dan puan, Tuan Guru, Ustaz, Asatizah semua mohon doakan saya supaya dijauhkan daripada godaan syaitan. Walaupun agak mustahil, tetapi kita sama-sama mengenali musuh kita ini yang utama, dan juga kita mengenali dia secara dalil-dalil yang ada dengan petunjuk agama, dan insya-Allah kita akan dapat mengenali dan menjauhi sedaya upaya kita mungkin. Walaupun kita berilmu, walaupun kita ada mungkin daripada kita yang tidak ada ilmu sebagainya, syaitan semua masuk. Bukan kerana kita ada ilmu tu syaitan tak masuk. Sedangkan kalau kita tengok dalam Talbisu Iblis Ustaz Zairuddin, separuh daripada perbincangan, kalau tak silap saya, separuh daripada perbincangan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi itu ialah berkaitan dengan orang alim. Separuh daripada perbincangan itu. Kemudian juga Ighasatul Lahfan oleh Ibnu Qayyim pun sama. Jadi tuan-tuan dan puan, tujuan kita dapatkan buku ini bukan untuk kita untuk kita menjauhkan diri kita daripada syaitan 1%, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengenali dan mempersiapkan diri kita untuk mengenali dan juga menjauhkan diri, memperlengkapkan diri kita dengan senjata-senjata yang hebatlah untuk tujuan hidup kita, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua. Kembali kepada moderator. Baik, Ustaz Abdullah Bukhari, kata-kata akhir sebelum kita tutup. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zairuddin, Tuan Guru Datuk Cikgu Nik Thaqif dan Dakwah Unlimited sebab beri peluang lah untuk kita bedah buku pada hari ini. Okey, nasihat akhir saya kepada anda semua, dia setan ni Allah Ta'ala buat built-in dengan hidup kita. Dia adalah ujian Allah kepada kita. Seawal ayahanda kita Nabi Adam dicipta. Dan dia bersumpah akan menarik seramai mungkin anak-anak Adam ke dalam neraka bersama-sama dia. Itu sumpah dia. Dan kalau kita perhati, kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang cerita mengenai permusuhan Iblis dengan Nabi Adam, semuanya didatakan dengan lafaz sumpah. Dia kata wala aqudanna lahum siratakal mustaqim wala udillannahum wala umanniyannahum dan sebagainya. Nak cerita permusuhan ini adalah permusuhan yang sangat real. Permusuhan yang sangat real dan halus. Lepas tu dalam sebuah hadis, ada yang kata hadis, ada yang kata kata-kata Sayyidina Umar dalam Sunan Ibnu Majah. Dia kata faqihun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Seorang lelaki yang mendalam pengetahuan dia lebih sukar untuk ditipu oleh setan berbanding 1000 abid. Jadi kesimpulannya, saya tulis buku ni, hak cerita nak dapat royalty untung tu dah secondary. Primary-nya, matlamat utama adalah supaya kita semua kenal tipu daya setan, talbis iblis, supaya macam kata Cikgu Sakif tadi lah, kalau kita tak boleh hindarkan 100%, kalau kita boleh kurangkan 50%, itu sudah memadai. Macam saya katakan tadi, Iblis ni dia paling mudah untuk menipu orang jahil. Jadi ilmu itu sangat penting untuk menghindarkan kita daripada tipu daya iblis. Dan buku ini insya-Allah adalah satu hidangan ilmu kepada anda semua untuk mengenal pasti talbis iblis. Jadi kalau anda rasa nak kenal musuh kita ni supaya kita boleh selamat daripada tipu daya dia, belilah buku ni. Allahu a'lam. Baik, Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit, jika ada kata-kata akhir, nasihat ataupun pesanan kepada kami semua. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung. Perbincangan kita pun menarik. Yang pentingnya para peserta sekalian, kita kena ingat bahawa syaitan itu wujud dan cara-cara untuk membenteng diri daripada syaitan juga telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Iaitulah fasta'iz billah. Kita kena minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW juga telah memberi banyak hadis-hadis perlindungan kepada syaitan.
Alhamdulillah sebahagiannya saya telah usahakan terjemahan kitab kita ni Perisai Muslim. Ini buku yang kecil tapi nama dia Perisai Muslim, mana senjata kawalan diri kita daripada syaitan. Jadi alhamdulillah oleh kerana kita sudah ada cara mengawal diri secara syar'i, jangan kita pergi lari mencari mengawalkan diri daripada cara yang diajar oleh syaitan pula. Macam kita hari ni duk cari, nak berlindung daripada Dajjal, kita pula pergi mencari Dajjal dan mendajal-dajalkan orang yang tak sependapat dengan kita. Ini juga permainan syaitan, talbis iblis yang sangat berbahaya kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan kitab kita ini dan juga memberi kepahaman kepada kita tentang bagaimana syaitan itu wujud dan maklumat tentang dia juga ada, dan jangan lupa untuk membentengkan diri daripada syaitan mengikut cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan inilah manfaat kita kepada ummah dalam perbincangan bual bicara kita pada malam ini. Syukran kepada semua. Dan tak lupa juga kepada Dakwah Unlimited yang berada di sebalik tabir yang menjayakan program kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada kesemua panel, khususnya kepada Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah, kepada pengarang guru kami yang mulia Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, kepada panelis sahabat baik kami, pembaca buku tegar, penganalisis yang mantap, Cikgu Nik Sakif, dan saya sendiri berkesimpulan kita wajib beriman bahawa jin, syaitan, iblis dan seumpamanya wujud, tetapi kita mesti memahami jin, syaitan, iblis, malaikat bukan daripada perspektif budaya warisan tetapi melalui perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kerana yang mencipta jin, syaitan, iblis ini pun adalah Allah Azza wa Jal. Tapi orang Melayu kita punya kearifan sendiri. Kita cipta nama orang bunian, kita cipta nama hantu yang menyebabkan kita jauh daripada panduan Quran dan Sunnah itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih semua sekali lagi. Terima kasih pada sidang pendengar. Mohon share sebanyak mungkin apa yang kita bincangkan pada hari ini. Dan bagi yang berminat nak dapatkan buku, boleh secara online, boleh ke Shopee, boleh macam-macam cara hari ini, saya tak risau. Mustahil tak dapat untuk beli buku tu. Sangat-sangat mudah pada hari ini di hujung jari sahaja. Dan saya cadangkan juga ya pada tuan-tuan yang kita kenal ustaz-ustaz yang sangat berkaliber, sangat ilmiah, tapi kadang-kadang dia semacam tidak ada modal untuk ceramah. Maka saya syorkan beli buku Ustaz Abdullah Bukhari ni, hadiahkan kepada mereka, bagi cadangan ustazah, boleh tak kita jadikan buku ini sebagai bahan pengajian. Itu cara saya buat di surau kami, dan alhamdulillah budaya membaca, budaya ilmu itu semakin berkembang. Jadi akhir kata, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita semua dan angkat dosa-dosa kita dengan kebajikan yang kita buat dalam majlis ilmu ini. Rasulullah menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta maaf sedikit ada iklan tadi, tak macam mana. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.